kebimbangan, kerisauan di alam akhirat, tidak ada ubat yang boleh untuk menyembuhkan dia. Melainkan kita kena berhadapan dengan hukuman, melainkan kita kena berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman kepada kita berdasarkan apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak takut, takutlah. Nak bimbang, bimbanglah. Seandainya aku mati pada masa ketika dan saat ini, adakah apa yang aku buat selama hidup ini berbaloi untuk aku balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Persoalannya macam tu. Berapa lama lagi untuk Allah bagi umur kepada aku, untuk aku berubah diri aku? Berapa lama lagi aku nak umur ini dipanjangkan untuk aku melakukan amalan? Tetapi setiap kali umur itu dipanjangkan oleh Allah, amalan jauh daripada kehidupan kita, yang menjadi kegemaran, kesukaan kita adalah kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hanya para kekasih Allah dan walinya sahaja yang tidak merasai seumpama itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tak rasa bimbang, yang tak rasa takut, yang tak rasa risau, ialah kekasih Allah. Orang yang Allah beri kepada dia rahmat Allah, orang yang Allah bagi kepada dia keampunan, keredaan Allah. Sebab atas muka dunia hidup dia ibarat macam ni lah. Kita ni hidup untuk makan ke makan untuk hidup. Ramai di kalangan kita yang mengambil falsafah hidup untuk makan. Tu yang kadang-kadang sanggup pergi merata-rata untuk cari makanan-makanan viral, kedai-kedai viral, sampai dalam hutan dan sebagainya. Sampai sanggup lalu di tengah-tengah pokok getah, jalan militer yang sukar, yang susah. Lalu di jalan militer yang kiri kanan dia bendang dan sebagainya, semata-mata nak cari makanan viral, tetapi nak mencari surah Al-Ikhlas yang hanya tepi jalan, tak mampu untuk dilakukan. Inilah gambaran akhirnya manusia ini akan mendapat kerisauan dan kesusahan. Berbeza dengan orang yang mengutamakan hak Allah. Orang yang hidup dia matlamat ialah untuk mencari rahmat Allah, keampunan Allah, keredaan Allah, supaya dia sejahtera di hari akhirat. Maka orang ni dijauhkan daripada rasa takut, orang ni dijauhkan daripada rasa bimbang, orang ni dijauhkan daripada rasa risau ketika mana dia balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Sebab dia sudah bersiap siaga untuk berhadapan dengan Allah. Sebab semampu daya dia untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebagaimana yang disingkapkan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahzunuhumul fara, la yahzunuhumul faza'ul akbar, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Huru hara besar yang amat mengerikan, yakni pada hari kiamat tidak merungsingkan mereka, dan yang di sebaliknya mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, inilah hari kamu, yakni yang memperoleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab kita ni kalau orang boleh berkata lebih terbaik, macam ni lah. Kalau kita pergi rumah orang, orang memang menanti-nantikan kedatangan kita. Sebab tapi kalau kita telefon orang, weh, kena pergi rumah orang boleh lah. Oh, tak boleh lah, aku kalut. Asal macam leceh lah. Ni bila kita duduk di hadapan Allah di hari akhirat, malaikat kata apa? Hada yaumukum alladhi kuntum tu'adun.
inilah hari kamu yang diperoleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dulu. Kita tahu benar hasil amalan yang kita buat, hasil ketaatan yang kita buat, hasil sungguh-sungguh dalam ibadah kita buat kepada Allah dan Rasul, menjadikan kita akan mendapat kebahagiaan yang hakiki dan abadi lebih besar berlipat kali ganda daripada kebahagiaan dunia yang segelintir manusia cari. Tetapi kebahagiaan itu tidak kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Bila malaikat abang lagu tu kat kita kira macam ni, malaikat abang kata, "Amai ni jangan bimbang, bab inilah hari bahagia." Kata apa? Hang tahu dah benda ni di dunia akan berlaku, maka ketika di dunia dulu hang pulung sungguh-sungguh, hang buat sungguh-sungguh, hang jaga hubungan hang dengan Allah, hang jaga hubungan hang dengan sesama manusia. Hari ini dijamin keselamatan untuk hang, kebahagiaan untuk hang. You don't worry. Hebat. Tapi pada kita pergi depan Allah, jadi takut, jadi risau, sampai kita minta dekat Allah, "Ya Allah, kembalikan kepada aku Sirat yang telah kampung baru Ulu Melaka, untuk aku beramal ibadah di dalamnya, untuk aku menghadiri semua kuliah yang dilakukan oleh Sirat di kelas kampung baru." Jawapan dia, surau kampung baru dengan ham-ham sekali semua telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cari mana lagi? Lah ni kena cari. Bila dah duduk depan Allah, semua nak buat. Lah semua tak ada. Malam ni ada kuliah ni? Oh, tak ada. Malam ni ada kuliah ni? Oh, tengok pelik hujan malam ni. Malam ni ada kuliah ni? Tak apa nak larak lah. Malam ni ada kuliah ni? Malam ni kena berlarak lah. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Begitu tak ada. Sambung. Malam ni sikit orang. Alhamdulillah. Mengira. Ada sikit. Mengira sikit lah. Alah, kan bila orang sikit, mengira banyak. Kita yang makan. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kesemua makhluk hanya akan melihat kegelapan yang pekat, sehingga kan seseorang pun daripada mereka tiada yang mampu untuk melihat telapak tangannya sendiri. Itu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dengar ni pun celau. Kitab disebut semua makhluk hanya akan melihat kegelapan yang pekat, sehingga kan seorang daripada mereka tiada yang mampu melihat telapak tangan sendiri. Macam mana muslimin muslimat rahimakumullah, kita wa'iyazzubillahi min zalik, jangan duduk dalam kubur yang gelap gelita. Jangan duduk dalam kubur yang cahaya tidak menembusi walaupun sebesar lubang jarum. Sebab wa'iyadzubillah, bangun daripada kubur mungkin juga kegelapan itu sama macam kita duduk dalam kubur. Bayang tempat yang kita tak pernah pergi, tempat yang pertama kali kita sampai dan kita tak tahu jauh mana perjalanan untuk menuju kepada mahsyar bila kita bangkit daripada kubur, yang dalam keadaan gelap gelita sehingga kan tapak tangan kita yang putih. Bila duduk di tengah padang yang gelap, insya-Allah dunia ni tak gelap sangat. Kalau kita tengok belakang tangan, tambah-tambah belakang tangan hak lagu aku ni dalam kelam memang tak nampak. Tapi tapak tangan insya-Allah nampak walaupun dalam gelap. Kita ni habang ketika mana bangkit di padang mahsyar, nak berjalan ke padang mahsyar, gelap ni sampai tapak tangan hak putih ni pun tak nampak. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kita mencari cahaya di hari akhirat dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah di dunia, terutama sekali mendirikan solat, dan bukan setakat sembahyang, malah kita menjaga solat dan melakukan solat yang terbaik. Supaya apa? Supaya ada wajah yang bercahaya, kaki yang bercahaya, yang memudahkan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Di dunia, kalau zaman dulu pelita minyak gas, tahu pelita minyak gas,
Tak ada masalah. Kalau mak nak guna di dapur, ambil kat mak, kita duduk dalam kelas. Bila kita nak buat kerja sekolah, mak bagi balik kita tu, duduk depan kita, mak kelas. Tapi boleh tak kita rasa risau nak buat tu? Tak ada. Ayah bercakap dengan mak dalam kelas. Kita ambil pelita sebab nak buat kerja sekolah. Ada masalah? Tak ada. Tengah-tengah kira dapat jawapan dah matematik, take pelita terlupa buang, jatuh atas buku. Betul dengan nombor 5. Terkoyok. Mampu dengan cikgu itu. Ni cerita dulu. Tapi lo kalau tak ada karan, jangan kata banyak minit, 5 minit pun dah jadi gelabah bewak. Tak tahulah bewak tu gelabah dia ke mana. Aku sebut je. Tak pernah pun tengok bewak gelabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia marah belakang-belakang. Dia kata TMB cabut nak mampu. Haram buat kerja lagu mana, api tak ada. Marah. Dia selama ni yang dia tak pulang berpuluh-puluh bulan, bertahun-tahun, dia tak mahu, tak rasa seronok pula. Tak rasa berterima kasih pula. Inilah manusia. Jangan bagi silap sekali ya. Dia marah sampai mampu. Tapi dia terlupa jasa selama ni. Macam lelaki bini. Bila bini buat sayang ayam terlupa masuk garam, dia marah tu. Cerita betul kampung. Lain macam bukan amat. Ramai nak garam terlupa bu. Dia ingat aku di mana pawak nak mampu. Nak gaya. Bukan minat kamu baru. Cara apa gelak saja macam ada minat. Ada? Oh ya, aku suka nama nak ni. Lain kita buat nama lain lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi nak kamu baru dia bagus. Dia bagus. Kadang-kadang suami ni makan sedap lama dah. Biasa dah orang perempuan. Pikirlah kepala ni fikir tu. Lah ni baru pukul berapa. Dia fikir dah pagi esok nak masak apa kat lelaki dia. Orang perempuan. Dululah tahun 70-an, 80-an. Lah kalau makan pagi bukan bini fikir. No problem. Awak aku ingat bini apa raja tengah dah fikir. Macamlah kita terlupa. Ni pok-pok ni dia fikir nak pergi beli apa di kedai. Zaman dah berubah. Bini nganga nak makan je. Bukan mengata lah, tapi lebih kurang. Bini-bini muda lah, orang muda-muda ni zat sengak. Bukan semua. Laki nak kena fikir ni, nak pergi beli apa ni, nak pergi bagi nak pergi beli, nak makan apa. Kalau dia tanya je, nak makan apa. Kawan tu pun ada. Makan roti breakfast. Nak dia ada. Sama ada kita pergi cari ataupun suruh dia siap, bawa dia sekali pergi makan. Sama. Bawa senang. Bawa senang. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbeza. Kalau lah hidup kita tamu ke dunia tak boleh duduk dalam gelap gelita hanya dalam berapa minit. Bayang sejauh mana perjalanan kita di padang mahsyar. Kalau nak sampai kita dalam gelap gelita yang tak tahu arah tuju tak mana nak pergi pada mahsyar tersebut. Melainkan ada malaikat yang akan menuju arah kepada kita. Macam mana kita nak jalan bagi menuju kepada mahsyar, bagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dia. Itu yang kita abang tadi. Orang yang semayang, orang yang jaga semayang, maka semayang jaga dia. Semayang jaga ni bukan di dunia. Malah semayang tu akan jaga dia sampai hari akhirat. Macam mana dia jaga semayang, macam itulah semayang jaga dia. Jaga semayang dengan tamakninah dia, jaga semayang dengan waktu dia, jaga semayang dengan rukun-rukun fi'li, rukun-rukun khawli, rukun khalbi, jaga semayang dengan kekhusyukan yang semampu daya dia. InsyaAllah semayang akan jaga di dunia ni. Lagu mana semayang jaga di dunia? Inna salata tanha wal fakhsya'i wal munkar. Dan semayang akan jaga dia di akhirat menjadi peguam beda, akan memudahkan dia untuk berjalan menuju kepada mahsyar. Boleh tolong Ibu? Boleh? Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lain kali hampa abang dekat kami kalau hampa tak main, dia kata senang kami buat perayaan.
Bila tak ramai, beli loyang 3 biji lah tu. Tak masjid belum lakar tu. Beli 3 biji cukup dah. Takat kita. Nampak semua tua-tua makan tahu dah. Aku kagak berulang pun. Ya tak? Tapi mereka tak bang. Kata mereka tak memang tu. Kita pun buat bihun kau. Sedih kau. Tukang bihun kau. Beran. Tak ada kau. Kita kalau buat tahlil jangan tak makan lawai. Ya. Ustaz dulu tak boleh. Ustaz lah jangan. Tak lah lagi tak ada tahlil jangan tak makan. Kerana tak bayar. Cuma elok-elok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu ma fi anfusikum. Celak-celak bihun. Lillahi ma fis samawati. Dia lemah dan la ilaha illallah bihun. La ilaha. Lepas tu dia kena rah berantai. Dengan ta'awal kan. Dengan ta'awal ustaz-ustaz dia semangat lebih lah. Mikrofon tu pecah. Jelek. Wow, ayat masuk dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu. Macam-macam. Muslimat rahimakumullah. Melawa. Ngata sikit-sikit dia. Ngajak tak ngata tak syok ni. Ngajak ni kalau tak bagi ngata, ngajak lagu. Dia kan faham apa. Tapi kalau nak ngata, ngajak tuan lagu. Dan tuan lagu tak pernah faham. Tuan lagu bukan faham. Saya kata. Oh, dia lepas lembu dia merata. Rumah kita jadi laman lembu dia tidur. Jadi laman lembu dia parking. Lembu dia berak. Rumah kita. Kita pula jadi tukang kebun tambahan. Dia buang tai lembu dia. Bukan lembu belakang lah. Budak rumah pun macam-macam. Tu pun jangan senayang. Senayang apa? Kan nak ngata, dia macam ngata lah. Astaghfirullahalazim. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dia baru kata dulu. Sesungguhnya cahaya mereka itu bergemerapan, menerangi hadapan dan keliling mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh tak dibalas. Cahaya dia ini bergemerapan, mengelilingi mereka, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat berjalan dengan cahaya tersebut. Cahaya setiap orang beriman itu ada berdasarkan kepada amalan masing-masing. Lagi banyak amalan yang kamu ke dunia, maka lagi luahlah cahaya. Oh, kalau begitu tak apa Ustaz. Awak, bila cahaya dia keluar, kita tak ada cahaya ni boleh tumpang cahaya dia. Oh, awak ingat di dunia tumpang cahaya butuh, hang tak butuh, hang lampu butuh tak ada? Bukan, hang lampu tak ada butuh. Dia ingat dia macam di dunia, dia naik butuh. Saya ni Allahumma salli ala Muhammad pergi mengajak di Masjid Jami' Kok, bawa kereta. Ada satu manusia ni, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dia punya berani dan dia mengharap sangat jalan Kok tu sentiasa berlampu. Memanglah berlampu tapi tak selalunya menyala. Tapi bila hari malam saya pergi mengajak tu, rupa-rupanya semua lampu jalan Kok tu padam, tak menyala. Dan dia mengharapkan lampu kereta ni. Bila saya berkah, dia berkah. Bila saya berkah, dia berkah. Kata dia ni memang harap lampu aku ni. Kalau saya nak pergi mengajak, saya terpaksa laju. Tapi saya rasa kalau aku laju saya lagi, dia gelap berita. Tak silap, sengat dalam gau tu. Jadi saya terpaksa ikut di belakang dia untuk bagi cahaya lampu kereta saya dekat dia. Allah, dia punya berani lalu kok harap di Kok tu jalan dia lampu tu menyala selalu. Bukan selalu menyala. Jangan harap sangat bubuhlah lampu tu RM6 lebih tu ya, lampu yang bertaruh hidup nak bubuh. Sanggup naik bahaya dalam kelam, jalan yang berbahaya. Jalan Kok tu bahaya. Kono-kono banyak. Manusia macam ni pun ada. La ilaha illallah. Yang lagi seronok muslimin muslimat rahimakumullah, dia bawa bini dia dengan anak dia pergi mengai kot, balik mengai kot. Itulah lebih kurang. Dia boleh menggadai menjadi taruhan nyawa isteri dan anak dia. Semata-mata lampu RM6 dia tak mampu bubuk. Okey, fine. Atau bukan dunia. Kalau hang tak ada lampu, hang boleh tumpang cahaya orang. Tetapi hang jangan harap di hari akhirat, kalau hang tidak ada cahaya, hang boleh tumpang cahaya orang yang beriman dan beramal soleh. Walaupun cahaya di luar, tidak akan boleh tumpang
orang yang ingkar pada Allah, orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan cahaya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mana berjalan menuju kepada mahsyar. Ni warning. Jangan harap sangat nak tumpang cahaya macam mana tumpang cahaya orang atas muka dunia. Tidak boleh sama sekali. Dan keluasan cahaya orang yang beriman dan beramal soleh berdasarkan banyak mana amal ibadat yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia hidup di atas muka dunia. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keempat, selepas hari kebangkitan ini, kesemua makhluk akan mendengar suara Israfil memerintahkan mereka semua agar mengikutinya menuju kepada mahsyar, iaitu padang di mana perhimpunan bagi semua makhluk. Maka mereka semua akan mengikutinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ikutlah. Jangan ikut. Nak ikut buat apa? Dah tahu kata malaikat Israfil nak ajak hampa pergi pada mahsyar. Nak ikut buat apa? Hang tahu tak? Saya ikan api pada mahsyar. Hang nak boleh apa? Hang akan diberi hukuman azab neraka untuk hang oleh Allah, hasil kebiadaban, hasil penderhakaan, hasil kemungkaran yang buat. Benar ni yang tahu. Tapi yang jangan duduk ikut malaikat Israfil ni. Duduk tentu dia. Bukan dia nak tahu. Contoh mereka tu berat. Tapi pandai pula ikut. Malaikat Israfil kata semua tidak ada yang terkecuali ikut aku. Aku nak bawa hampa pergi pada mahsyar. Sebab hampa ni bila bangkit daripada kubur, hampa tak tahu apa. Dan hampa sendiri pun tak pernah jejak pada mahsyar tu. Lah, ikut di belakang aku akan nak tunjuk arah macam mana nak pergi pada mahsyar. Orang yang betul-betul buat amalan, fine. Orang yang terhaka, orang yang ingkar arahan Allah, please istiqamah. Macam mana hampa istiqamah atas muka dunia dulu. Tua macam mana pun tak teringin nak buat amalan. Macam mana hampa istiqamah atas muka dunia dulu ke mana? Tak sihat, Allah uji jangan sakit. Bila hampa sembuh, hampa tetap kufur, tak mau buat amalan. Buat macam tu. Tak maulah. Ikut juga malaikat Israfil. Walaupun dia tahu dia tidak ada persiapan dan persediaan yang mencukupi untuk berhadapan dengan Allah. Walaupun dia tahu dia balik sebagai penderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka mereka semua akan mengikutinya. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang menyimpang daripada jalan menuju kepada mahsyar. Tak ada. Kita lihat dalam muka dunia ni, lalu depan surau tapi tak berhenti di surau. Di kono pergi beli burger, di kono pergi beli tamu-tamu hujan macam ni. Dia lapak lah, ya Allah. Betul? Dia pergi, dia beli kono belah kiri ada kedai burger, dia pergi kono belah kanan ada kedai dia goreng-goreng. Dia cari kedai tu. Surau ni lalu pun tengok dalam hati dia, surau. Tapi dia tak pernah singgah pun di surau. Dia suka singgah untuk membeli kehendak nafsu dia. Dia suka singgah tempat-tempat yang mengenyangkan zahir dia. Tetapi dia tidak pernah singgah tempat-tempat untuk membersihkan jiwa dia. Dia tidak pernah singgah tempat-tempat untuk mengenyangkan hati dia, rohani dia. Inilah manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Awak tak lari. Tak pandai pula nak menyimpang. Dulu akan muka dunia ni hampalan menyimpang sangat. Lah ni awak tak menyimpang, lari pergi ke lain. Jangan diikut malaikat Israfil tu tak yang teruk. Hampir kau lain. Apa masalahnya? Macam mana hang lari daripada surah ayat kelas ni? Macam mana hang lari daripada buat amalan pada Allah? Macam mana hang lari daripada buat ibadat pada Allah? Macam-macam alasan hang cipta, macam-macam alasan hang reka. Kadang-kadang alasan tu menghalalkan cara untuk hang buat ingkar kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iyyazubillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini mudah kata Allah. Kesemuanya akan menjadi sunyi sepi, tiada bersuara di hadapan keagungan Allah. Maka tidak akan kedengaran di sana satu suara pun selain daripada bunyi injakan kaki dalam perjalanan mereka. Dia pun abang juga. Tak cakap apa dah, sunyi sepi tu. Tak bunyi mulut langsung. Alasan apa tak keluar dah. Macam mana alasan kita waktu di atas muka dunia Allah. Macam-macam alasan kita, Pak. Awak tak semayang? Dia nak tahu. Sujud tak nak nurut dia tahu. Awak tak puasa?
Nasi bulan datang dia kaki pokok tu yang tak apa dah tak guna. Dia kata betul lah. Alasan macam-macam. Oh, tak main surau. Nak pergi tengok perang hujan orang musuh biasa dia tu. Tapi kalau ada orang niaga-niaga di pegang rambu, jom kan? Tapi awal tak main orang. Lu kelang tu. Kelang tu buat bukan hujan. Nak balik tak apa, nak balik tak apa, basah tak apa nak balik. Nak gaya tak? Macam-macam kita ketidakadilan itu berlaku kepada diri kita sendiri. Penginayaan itu kita buat untuk diri kita, bukan penginayaan untuk orang lain. Jadi kesilapan yang kita sedar atau tidak, kita sedang buat banyak atau bukan. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Sunyi sepi, tak cakap apa langsung, tak ada dolak kali apa dah. Cuma mendengar tapak kaki mereka yang berjalan untuk menuju kepada masyarakat. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kelima, di antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas hari kebangkitan ini ialah berguguran bintang-bintang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzan nujum munkadarat, dan apabila bintang-bintang gugur bersinar. Tak boleh bayang muslimin muslimat rahimakumullah, macam mana jangan kata bintang, satu tahi bintang yang jatuh daripada angkasa. Maka kalau tahi bintang tu dengan tekanan graviti yang tinggi, yang kuat, tidak menghancurkan tahi bintang tu, Allahumma salli ala Muhammad, seketika dia jatuh tak hancur langsung. Bayang, rasa-rasanya bukan setakat Kampung Baru, Langkawi, mungkin Malaysia apa lebih kurang dulu tak tahulah Allah alam. Tapi rasa-rasanya Langkawi ni boleh timbul dengan tahi bintang. Itu baru tahi bintang. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, tahi bintang tu bila dalam perjalanan dia nak jatuh ke bumi ni, dia dihancurkan oleh tekanan graviti yang tinggi, maka dia hancur menjadi kecilan-kecilan yang halus, maka dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Tetapi akan sampai satu masa, akan sampai satu ketika, akan sampai satu keadaan, bukan tahi bintang tu yang gugur, malah bintang tu sendiri akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu, bukan dua, malah semua bintang akan digugurkan oleh Allah ke bumi. Nak apa? Nak abang kata bintang yang bergemerlapan, berkerdipan, yang mengindahkan malam. Bintang itu pun makhluk Allah yang akhirnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tak? Betul ke tak? Aku takut juga, aku meja tak tu kan. Aku dah risau ni. Betul tak ni? Risau, ngajak ni risau. Tambah ada pula tentang ni pula kan. Tentang ni lagi risau, betul tak? Sampai satu Malaysia ni, oh, saya ni rasa Allah masalli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oh, ni rupanya bila jadi ustaz awal ada banyak kali juga, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Aku ni nak kata popular tidak, tapi ada juga orang tanya gamak dengan aku. Apa dia tak tanya nak gamak dengan aku? Lawa ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni sejak Adam datang, ada satu hari saya kata rumah saya kat abang, ada siapa dia tengok abang daripada tadi. Saya pergi bangkok, tak tahu sebenarnya, mungkin dia tengok gambar aku dalam YouTube ke apa kan. Tapi lepas tu takkan datang ni pun. Dia pada orang tu takkan datang ni pun. Awak, aku bila pergi bangkok kan, dia ni tayak ke dah? Tayak ke dah, rambut goyang orang mari kita bawa melapau. Ni rambut ni baru mari kita bawa melapau. Masa tengok bawa melapau, burung yang paling rapi di bawah melabak. Burung mandi tu perak rambut di belakang dia sedang ada. Oh, burung melabak comel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi mahal tua botak dia. Bukan. Selain daripada itu, matahari dan bulan akan kehilangan cahaya. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Hak yang bagi manfaat pada manusia, matahari ke bulan ke, bulan tu manusia dengan satu bulan menerangi seluruh alam.
mampu nak cahaya bintang yang berjuta-juta, walaupun bintang tu banyak daripada bulan, tetap bulan itu bercahaya. Dengan hanya satu bulan saja dia bercahaya, menerangi, menandingi cahaya bintang yang berjuta-juta. Inilah bulan. Tetapi satu masa bulan itu juga akan digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada lagi cahaya daripada bulan itu. Termasuklah matahari. Hari ini kita mendapat kenikmatan daripada matahari. Sebab ada matahari lah kita bertempiaran daripada rumah kita untuk buat kerja, mencari rezeki yang halal bagi makan anak bini kita dan sebagainya, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Hari ini sebab ada matahari lah kita boleh berinteraksi, berkomunikasi dan sebagainya. Hari ini sebab ada matahari lah kita mengambil manfaat untuk menjemur baju dan sebagainya. Tetapi sampai satu masa matahari yang banyak manfaat kepada kita pun akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nah, Allah, inilah buku hara yang akan berlaku bila berlakunya kiamat. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab semuanya makhluk Allah yang baqa, yang kekal hanyalah Allah. Itu dia muslimin-muslimah rahimahullah. Apa yang kita nak bangga dengan diri kita? Tak ada satu benda yang kita boleh bangga dengan diri kita. Tengok. Yang muda akan semakin tua. Tu je. Saya nak bagi kat apa? Handsome ni dulu muda. Tapi bila dah berusia ni lagi handsome. Nampak? Kita ni bukan lagi kuat. Mana ada orang hidup lagi lama lagi kuat? Tak ada. Saya bisa tengok pergi ngajak kuliah subuh dekat Tindik Qurah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagaimana hari ini bila kita tengok PJT ke di mana-mana, bila kita jadi ibu dan ayah untuk nanti ke peri, mak dan ayah tolak anak dia dengan menggunakan kereta tolak. Tapi bila mai satu masa di sebelah dia pula, anak-anak dia tolak ayah dia di dalam kereta suruh, kereta kursi roda. Inilah kehidupan. Tidak ada manusia yang kekal kuat, kekal gagah. Tidak ada manusia yang kekal di atas selama-lamanya. Satu masa dia akan merodu ke bawah. Tapi tidak ada benda yang kita boleh bangga, sebab bukan hak kita. Umur bukan hak kita, tapi umur adalah modal untuk kita cari amalan, cari ibadat semampu daya kita. Selain umur kita ada. Jangan biarkan umur itu menjadikan kita lagi rugi dengan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita makan pun tak apa nak lajak dah. Tengok. Orang yang makan lajak di umur 30, oh seronok tengok dia makan. Tapi kita yang dah berusia nak makan pun pilih-pilih dah. Bukan semua benda kita boleh makan. Jadi awak, hidup kita ni makin banyak nikmat tu makin kurang nikmat. Makin kurang. Berjalan tak segagah dulu, makan tak sehebat dulu. Ada satu pakcik tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia makan bukan pepok pun, sebab gigi tak ada. Kita manusia ni bila lama-lama gigi atas ada, gigi bawah tak ada. Ada yang gigi bawah ada, gigi atas tak ada. Ada yang ada tu nak kapit tak kena langsung. Dia memang ada dua tapi nak kapit tak kena. Maka dia pun makan bagi kembang dia goreng tu, dia telan. Dia pelari kiri, dia pelari kanan. Dia kata wing kiri, wing kanan, gol. Wing kiri, wing kanan, gol. Betul lah. Kita bukan boleh makan semua mak kira. Tahun ni juga nak makan koci kan, koci. Mainkan gigi tak ada koci main kat mana. Belinja yang ada di tangan, koci tak selesai tak ada. Nak kupas koci macam mana, galahan gigi tak ada. Tak buka koci tu. Ayat dia mamu. Allah, kita ni nikmat bukan makin bertambah, nikmat makin kurang. Tapi orang ni bila dia tahu dia akan balik pada Allah, sembahyang sama duduk pun dia sembahyang. Sembahyang sama atas kerusi dia sembahyang. Sembahyang sama tidak dia sembahyang. Ni muslimin muslimat rahimahullah. Apa dalilnya? Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat
wa idzal nujumun kadarat, apabila matahari dilingkari cahayanya yang dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur terselera. Allah janji dalam Quran, janji Allah itu benar. Bila sampai masa dan ketika dia, matahari, cahaya bulan, cahaya matahari, bintang-bintang akan digugurkan berselera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khasafal qamar wa jumi'asy syams wal qamar, dan bulan hilang cahayanya dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syams wal qamar, dan bulan hilang cahayanya dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama, kemudian digelapkan kedua-duanya, diburukkan kedua-duanya, dan kedua-duanya matahari dan bulan digugurkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Inilah suasana gambaran huru hara yang dahsyat, yang tidak boleh dibayang dengan mata kepala kita, akan berlakunya kiamat. Muslimin muslimat rahimakumullah, yang terakhir untuk malam ni, yang ke-6. Bukan lama, ke-9 ni. Mana boleh ngaji lama-lama? Tiap main dengan Duk Sida ni kebah. Hujan duduk situ, kipas lagi, aircon lagi, sejuk, kebah cepat. Dia mengaji yang pukul 9, 10, nantinya seorang ustaz tu. Kami memang jasad duduk sini lagi, tapi kepala otak kami duduk di rumah. Nanti kita mengaji saat-saat itu sudah. Jadi boleh makan penuh. Ada. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ke-6, di antaranya lagi, Allah akan meruntuhkan gunung ganang setelah diterbangkan dan diubah dari tempat-tempatnya. Itu dia, ya Allah ya Rabbi ya Karim, gunung yang berada di pasok yang dalam di dasar bumi, kekuatan kekuatan. Hari itu berlaku gegaran gempa bumi, hujung ya, di atas gunung Kinabalu ada runtuhan. Bila berlaku gempa bumi di Filipina, kalau tak salah saya, terberapa saya tak ingat. Tetapi yang ni bukan berlaku gegaran yang boleh merosakkan di puncak gunung. Malah Allah akan angkat gunung yang dipasakkan di dasar bumi yang dalam. Dalam keadaan Allah pindah tu, tiba-tiba dia hancur dalam perpindahan gunung ganang itu. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sampai dia jadi macam sayap kelkatu yang berterbangan, sampai dihancurkan. Akhirnya gunung-gunung itu akan menjadi debu yang halus. Apa tujuannya? Sebab pada mahsyar bukan padang yang berbukit, pada mahsyar bukan padang yang berdapak, tetapi pada mahsyar adalah padang yang rata, yang sama, yang tidak ada tinggi-rendah, melainkan seperti sekeping roti yang datar sama, yang luas, putih, dan tidak ada satu capak kaki pun yang ada berkah yang pernah jejak di pada mahsyar tersebut. Allah. Yang banyak kita jejak di mana? Pada mahsyar. Yang banyak kita jejak di mana? Pada mahsyar. Roti canai satu, apung satu. Ya, follow lah dimakan kedai. Boleh tunggu. Oh, saya hari itu pergi makan, tu tak order makan, tak order minum. Lantak lama lah. Ada satu kedai tu saya order minum tu. Orang Melayu ni kalau nak pandai, pergi kedai wantai tu. Pergi kedai wantai. Kedai wantai ni bukan dia buka 12 jam, 24 jam. Dia buka sat je. Tapi bila kita duduk tu, dia main dah, ya Allah, wangi mengembang. Betul tak? Apa kata Abi? Apa nak pergi apa ajar aku? Saya kalau dia tu, ya saya tak cari dia makan dia. Macam elang lah sebut wantai tu. Tak bukan kita apa, hak elok kita elok lah. Kita sebut hak elok. Dia pun berniaga, tak duduk-duduk tu sampai dah. Orang yang tanya kat kita, duduk di sebelah kita dengan wangi, dengan make up, dengan macam tu lebih kurang nak cakap. Lepas tu dia tanya dah makan, kita nak makan apa, dia tanya dah. Lepas tu dia patah balik.
Makanan tak sampai lagi, ayam kita tak sampai lagi, dia main ayam apa tu, ayam putih tu kan. Ayam putih tu pun macam ayam apa tu, ayam pandan ke ayam apa kan. Dia tapi kok, pandan, bayi dia ajak lagi. Bawa lelaki tu, pantai lagi, nak tengok pantai bagi mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ni buat kedai makan setengah dah, ya Allah. Nak main ambil order pun, ya. Kawan tu dah duk baca ayat, kawan tu dah nak main ambil order kat kita, kawan tu dah nak baca pinggan. Jawab Pak Dengin, ayat boleh. Nak main ambil order pun tak ada orang dah. Buka kedai makan pun. Bagilah sistematik sikit bila buka kedai makan ni. Jangan bagi orang tunggu lama dan sebagainya. Ada satu kedai makan tu, kerusi plastik tu. Sampai kita boleh kepok baru white, tinggal lembek. Mau silat-silat tu, orang kaki naik dulu. Allah. Bukan nak mengumpat, tapi lebih korang lah. Buatlah bagi comel, buatlah bagi elok. Tetamu itu adalah raja. Betul? Utamakan mereka dulu. Ni dah. Pergi kat kedai makan dah. Lambat dah kan. Mat memaku ya? Muslimat rahimahullah. Clear? Kemudian dia akan berguguran di atas bumi menjadi rata. Kita maksudkan dia di ketika itu tidak ada sesiapa yang melihat di bumi terdapat tempat rendah dan tempat tinggi. Ia akan menjadi satu kawasan lapang yang rata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha aywajan wala amta. Kita abang tu betul lah. Allah angkat gunung, dalam perjalanan gunung tu Allah pindah. Dalam perjalanan tu Allah hancurkan gunung daripada sayap ke katu menjadi debu-debu. Apa tujuannya? Untuk menjadikan satu padang yang luas. Untuk jadikan padang tu rata, sama, tak berrapak, tak berombak, tak berbukit. Apa nama dia? Padang mahsyar. Padang mahsyar. Ni dah. Duk ralik, duk leka, duk lalai. Allah cerita di dalam Quran. Benda ni wajib berlaku. Cuma tak sampai masa dia. Tapi kelu-kelu tu dah banyak dah. Kelu dah banyak dah. Tanda-tanda kiamat sughra dah banyak dah. Hari ni zina jadi perkara biasa. Menginaya orang, zalim orang jadi benda biasa. Ni terbaru kita dengar dera budak, ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya nak tengok pun saya tak sanggup. Di belakang ni penuh ni, dicucur dengan api ke apa, wallah alam bisawab lah. Tengok tak api tu? Macam-macam manusia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dia boleh buat kat orang begitu, darah daging yang dia lahir sendiri, tapi dia boleh buat sama macam tu, dia teruk. Sedangkan budak tu tak tahu apa pun, budak tu tak ada dosa apa pun. Ni berlaku akhir zaman. Mereka tak tahu yang Allah duk sebut dalam Quran ni, benda ni akan berlaku. Takkan hidup hang semata-mata nak memuaskan hidup. Tak ada benda yang hang boleh puas pun. Iblis kata, apa benda yang hang rasa cukup atas muka dunia ni? Hang takkan pernah rasa cukup dengan benda tu. Bila hang dapat, hang nak lain pula. Bila hang dapat, hang nak lain pula. Takkan pernah rasa puas. Buatlah persiapan untuk akhirat. Buatlah persiapan untuk balik pada Allah. Yang balik tu bukan balik main balik ke dunia ni. Balik selama-lamanya. Takkan balik main dah ke dunia ni. Buatlah persiapan betul-betul. Buatlah persiapan sungguh-sungguh. Tumpang Allah bagi nyawa. Tumpang Allah bagi sihat. Tumpang Allah bagi kekuatan. Hang tak tahu bila hang nak sakit. Hang tak tahu bila hang nak mati. Hang tak tahu bila hang nak diuji oleh Allah dengan kesenangan. Yang senang tu boleh melupakan hang pada Allah. Hang tak tahu bila Allah nak uji hang dengan pangkat. Dengan pangkat tu lah mungkin hang akan lupa pada Allah. Loh ni ada masalah. Buat betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah itu la tara fiha aywajan wala amta. Artinya engkau tidak akan melihat pada tapak dia tempat yang rendah atau yang tinggi. Maknanya pada mahsyar akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah next time I come back. Kita malam tu juga Allah dapat. Bila tak sampai sejam pun kan. Bila InsyaAllah next time I come back, kita akan baca yang ketujuh. Orang-orang yang bertakwa akan dihimpunkan di padang mahsyar dengan diberikan kemuliaan dan kehormatan. Seumpama rombongan para mulia diberikan penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam ni lah ibu.
kalau kita pergi rombongan dengan 40 orang, tiba-tiba atas bah tu orang nak Assalamualaikum, pada makan pada hari ini kita makan tengah hari, semua sekali tidak perlu bayar dan sebagainya, kerana kita ada satu tempat yang telah diberikan sumbangan untuk kita makan di sana. Allah hebat. Kemudian bila kita sampai di sana pula, orang sambut kita, selamat datang, sila duduk. Duduk. Ada meja masing-masing. Weh, makan apa ni? Kita sendiri tak pernah makan benda tu. Oh, rupanya makan ni dapur atas meja. Orang panggil datang apa aku tak tahu kan. Allah ni makan plate-plate. Makan dapur atas meja. Satu lagi plate dah ni, share out. Share out ni jangan buat bini kita pergi share kat keribang pula. Kena boleh bodoh. Kita, abang, saya lah makan share out. Allah, share out pun panggil. Dia start itu buat bini dia pergi share dekat keterangan kat keribang. Bila dia bukan share ni, bodoh oi. Share lah, jangan makan siput atas tahu. Kita dah ni kena makan tak lah, tak kalah pinggan lah. Ibu nak jimat pinggan, kalau ibu sayang pinggan, buat macam orang nak makan di kedai dah ni. Makan tak lepik plasi. Lepas makan lepak untuk apa? Pinggan tak ada basuh. Nak lepak tu bukan kita lepak, suruh lelaki lepak. Badan boya. Pahala pun korang orang lipat baju tak payah, bagi makan pinggan tak kena basuh. Dia korang pahala orang perempuan. Kena mahal pula lagi korang pahala. Semayang tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh. Laki pun tak buat amalan banyak orang kat laki. Tak dulu kalau mak kita, ayah kita makan, mak kita tak makan lagi. Orang mak saya tak makan lagi bila ayah tak makan. Orang main bekas celuk tangan, orang main bekas garam. Bagi ayah saya makan garam jantan tu 3 biji pun semua. Hebat. Dulu lah bekas tangan, sendiri basuh weh. Di siki sarang. Dia ambil lagi dia basuh di siki. Sendiri mau ingat. Tak ada dulu. Saya dah. Kita beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Orang lelaki begitu. Sebab baju kita orang tak kena ayah sendiri. Sebab kalau dia mana nampu ini tak? Sedangkan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pilihan di tangan kita. Kita nak bahagia, kita nak layanan yang terbaik, kita nak Allah bagi penghormatan pada kita, kita nak Allah memuliakan kita. Bermula saat ini, malam ini, ketika ini, saya dan kita semua ajak diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin, untuk mencari keredaan Allah bagi mendapat keselamatan dan kesejahteraan ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Carilah jalan macam mana nak dimuliakan oleh Allah, macam mana nak diberikan penghormatan oleh Allah kepada kita dengan memperbanyakkan amalan dan meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan semampu daya kita. Jangan muslimin muslimat rahimakumullah, ketika mana kita balik kepada Allah dalam keadaan kita biarkan dahaga yang sangat-sangat dahaga. Janganlah sekali-kali bila kita balik kepada Allah di hari akhirat, kita dibiarkan oleh Allah, tak ambil peduli. Allah hina kita, Allah membiarkan kita rasa sangat dahaga. Allah tidak ada belah kesian kat kita. Malah Allah tak mau bercakap dengan kita. Malah katakan Allah tak mau bercakap dengan kita, Allah tidak sudi untuk memandang wajah kita di hari akhirat. Sebab kita tak mau memandang wajah Allah ketika mana di dunia dengan mendirikan salat fardu hanya sehari semalam 5 waktu. Yang ni kita akan sambung pada bulan 9. Kita orang dipanggil dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa datang daripada kelemahan Nabi saya sendiri. Saya tak banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa yusallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, di kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami ini, ya Allah, Engkau berilah kekuatan untuk kami melakukan amal ibadah ketaatan kepada muslimat budaya kami, ya Allah. Ya Allah,
Engkau bimbinglah kami, Engkau lindungilah kami daripada sebarang gangguan makhluk, daripada syaitan ataupun kalangan manusia, dan jadikan kami di kalangan orang-orang yang senantiasa menjaga diri kami agar tidak mencintai dunia dengan melampaui batas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami hamba-Mu yang lemah, yang dhaif, yang hina, yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Ya Allah, kami bermohon rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, segala dosa yang kami sedari atau dosa yang kami tidak sedari. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami sama mereka masih hidup atau telah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Ya Allah, ampuni juga dosa guru-guru yang pernah mengajar kami dan seluruh dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.